Sebelum kita nak teruskan kelas kita buka dulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi kita dah nak teruskan dah kelas kita. Suara cikgu jelas ke semua? Cikgu nak dengar sikit. Suara cikgu jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Muka cikgu boleh nampak muka cikgu? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu harap kamu dalam keadaan yang bersedialah untuk belajar. Kok kalau kamu tak bersedia, ambil kertas, pergi basuh muka. Ngantuk ke? Okey. Jadi cikgu akan mula share screen. Okey, jadi sebelum cikgu nak terus kepada sesi pembelajaran, apa yang cikgu nak buat petang ni? Okey, kita masih lagi di dalam bab 8. Bab berapa? Bab 6, iaitu sudut dalam bulatan. Sudut dalam bulatan. Okey. Jadi kelas ni cikgu akan bahagikan kelas ni kepada 2 bahagian. Bahagian pertama, kita akan selesaikan homework sama-sama. Kita akan selesaikan homework sama-sama. Okey. Jadi ada yang dah hantar dekat cikgu sebenarnya. Ada yang dah hantar dekat cikgu. Bagus. Cikgu hari tu cuma kadang-kadang tulisannya kecil. Jadi cikgu hold dulu. Jadi untuk penyelesaian homework kita akan selesaikan sama-sama. Kita akan selesaikan sama-sama. Okey, kemudian apa yang kita nak belajar yang seterusnya? Apa yang kita nak belajar yang seterusnya? Nombor 2, kita nak belajar tentang segi 4 dalam bulatan. Segi 4 dalam bulatan. Boleh ke Syifa cikgu nak belajar, nak mengajar ni? Boleh cikgu, boleh. Okey. Jadi Hazim kena tengok, Amal kena tengok, semua kena tengok. Ada ramai lagi yang confuse tentang macam mana nak aplikasikan apa yang cikgu dah ajar. Ada ramai yang tanya cikgu sebenarnya. Ada ramai yang tanya cikgu, cikgu macam mana nak buat ni cikgu? Cikgu macam mana nak buat ni? Okey, jadi hari ni, petang ni cikgu akan bagi tahu kamu macam mana nak selesaikan homework ni. Okey, yang pertama sekali, boleh tengok di hadapan. Fokus kita adalah ciri-ciri sudut dalam bulatan. Okey, mungkinlah sebelum kita nak habis kelas hari tu, ramai tak sempat nak buat persediaan. Okey, jadi cikgu akan selesaikan homework ni. Kamu tengok. Okey, soalan nombor 1. Soalan nombor 1, apa yang disuruh buat ni? Okey, untuk soalan nombor 1, kita ni ada 5 jenis sudut. Yang pertama kita panggil sudut rama-rama. Yang kedua kita panggil sudut nisbah. Yang ketiga kita panggil sudut nisbah 2.0. Yang ketiga kita panggil sudut ganda 2. Ada orang call? Okey, kita panggil sudut ganda 2. Dan yang terakhir, kita pakai sudut 90 darjah. Sudut 90 darjah. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan macam mana semua ni. Okey. Jadi untuk soalan nombor 1, apa yang kita nak pakai? Kita kena tengoklah apa yang kita nak pakai. Kita pakai sudut rama-rama dekat sini. Okey, jadi sudut rama-rama dekat sini adalah yang warna hitam tu. Ni warna hitam ni. Jadi dia suruh kita buat apa? Kita kalau nak faham sudut rama-rama, yang atas sama dengan yang atas, yang bawah sama dengan yang bawah. Jadi kalau kita tengok yang belah atas dia adalah X, maksudnya X sama dengan Y. Inilah jawapan untuk nombor 1. Salin. Siapa-siapa yang tak sempat salin, salin. Okey. Okey, habis nombor 1, kita akan pergi kepada nombor 2. Kita akan pergi kepada nombor 2. Okey, cikgu akan selesaikan semua. Kamu just fahamkan sahaja. Okey, kamu just fahamkan, tak faham tanya cikgu terus.
Tak faham, tanya cikgu terus. Okey, jadi ini adalah soalan nombor 2 cikgu. Ini adalah soalan nombor 2 cikgu. Okey, jadi bila soalan nombor 2 ni masing-masing boleh tengok kat depan, kita pakai lagi sudut rama-rama. Kalau siapa-siapa ada masalah ataupun tak faham, tanya cikgu terus. Okey, sama ada tanya secara verbal ataupun non-verbal, boleh WhatsApp cikgu. Okey, nombor 2 kita ada lagi sudut rama-rama dekat sini, iaitu dia suruh kita cari nilai X. Dia suruh kita cari nilai X. Macam cikgu bagi tahu, yang atas sama dengan yang atas, yang bawah sama dengan yang bawah. Maksudnya untuk nombor 2, X sama dengan 56 darjah. Jelas ke Amar? Okey, boleh Amar? Okey, bagus. Okey, habis untuk nombor 1, nombor 2 rasa tak ada masalah. Cikgu akan pergi kepada yang seterusnya, iaitu soalan B ni. Kita akan pergi kepada soalan B. Okey, masing-masing boleh tengok kepada soalan B. Cikgu akan tunjukkan macam mana cara penyelesaian dia. Okey, sama juga dekat sini kita pakai sudut rama-rama. Kita pakai sudut rama-rama. Jadi dekat sini kita nak cari nilai X. Kamu cari rama-rama untuk X tu. Cari kat mana sayap untuk X tu. Okey, jadi cikgu cari macam mana nak cari. Okey, ini adalah X tu punya segitiga. Okey, jadi dekat sini kita dapatlah rama-rama dia bentuk macam ni. Ada yang ambil 40, ada yang ambil 57 sebab dia tak nampak rama-rama. Jadi dekat sini untuk soalan ni X sama dengan 35 darjah. Tiada pengiraan, hanya pemahaman. Habis. Habis. Okey, phone dekat cikgu, kalau siapa-siapa ada masalah boleh terus tanya Okey, jadi masing-masing cikgu akan teruskan. Cikgu akan teruskan kepada soalan yang seterusnya. Okey. Kalau jawab dia 40 darjah boleh tak? Kalau apa? Kalau jawapan dia 40 darjah. Kalau jawapan dia 40 darjah. Okey, kita tengok sekejap Okey, ada yang jawab 40 darjah. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Bagus. Cikgu suka kalau ada soalan. Okey, yang pertama sekali 40 darjah ni cikgu buat cikgu buat dia punya sudut ni dekat mana. Okey, sayap, cari sayap untuk 40 darjah ni. Okey, sayap untuk 40 darjah ni dia macam ni. Dia tak ada kaitan pun dengan X tu. Ni, nampak tu. Maksudnya dekat sini sayap untuk 40 darjah ni tak lengkap. Kamu kena cari sayap dia. Jadi 40 darjah ni tak boleh, dia tak kena pun dengan X tu. Senang je nak cari sayap dia. Okey, mula-mula ambil garis lurus. Okey, sayapkan dia ada X. Okey, X satu ke bawah, X satu ke atas. Jadi kita tak boleh, 40 tu tak sama, tak dapat nak disamakan dengan X tu. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Soalan, cikgu suka kalau ada soalan. Okey, habis. Okey, jadi dekat sini kita jawab pula soalan C. Okey, soalan C masih lagi pada sudut rama-rama. Okey, masing-masing boleh tengok. Kod-kod ada yang tak nampak macam mana nak cari sudut rama-rama. Okey, cikgu cari X. Kita nak cari nilai X. Okey, kalau cikgu tercakap kuat, cikgu minta maaf. Cikgu memang suka menjerit depan ni. Cikgu memang semangat kalau mengajar. Okey, kalau kita nak cari X, ini adalah kita punya sayap. Okey, turunkan dan naikkan. Jadi dekat sini kita boleh nampak yang X tu adalah sama dengan 53. Jadi X adalah sama dengan 53 darjah. Kod-kod nanti masa exam dia buat serabut macam ni, kamu tengok betul-betul. Kamu tengok betul-betul. Sayap tu takkan bengkok. Sayap takkan bengkok. Sayap mesti straight. Tak ada sayap yang bengkok. Habis kat situ. Okey, habis. Jelas ke semua? Boleh faham ke setakat ni? Boleh. Okey. Ya, ada soalan? Kalau 71 tu tak boleh pula. Oh, 71. Okey, jap. Tengok Okey, jap cikgu tunjuk. Kenapa bukan 71? Okey, yang pertama-tama sekali, sudut 90 darjah ni, sudut 90 darjah ni kamu tengok ni. Kenapa kita tak cakap 71? 71 ni, kenapa cikgu tak ambil 71? Cikgu tak ambil 71 sebab sudut rama-rama bucu dia mesti kena pada dinding bulatan tu.
Sekarang ni walaupun kita tengok X ni kena dengan 71. Tapi kita cakap dia rama-rama yang tak lengkap. Tak lengkap. Sebab apa? Sebab untuk sudut rama-rama, dia mesti sampai bucu. Dia mesti sampai bucu. Dia mesti sampai bucu. Dia mesti sampai bucu. Menjawab ke? Boleh faham? Okey, faham. Okey, bagus. Kalau ada soalan terus tanya je. Cikgu lagi suka. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan D. Okey, jadi dekat sini dah mula masuk kiraan. Dah mula masuk kiraan. Jadi senang sahaja. Kamu boleh tengok di hadapan macam mana cikgu kira. Okey, jadi dekat sini kita akan nak cari nilai X. Okey, kita nak cari nilai X. Okey, kita ada sudut rama-rama dekat sini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jadi dekat sini kita ada apa? Kita ada 63. Jadi bermakna sini adalah 63 darjah. Keluarkan segitiga tu. Bila cikgu keluarkan segitiga tu, cikgu dapat dia punya sudut adalah yang pertama yang belah bawah dia 40 darjah. Yang atas dia 63 darjah. Jadi dekat sini adalah X dia. Okey, cikgu nak soal kamu. Total sudut pedalaman untuk bentuk segitiga, apa total dia? 180. Ya, pandai. 180. Jadi 63 tambah 40 tambah X sama dengan 180. 40 dengan 63 kita bawa dia ke sabalah. 180 tolak 40 tolak 63. Jadi apa yang kita dapat dekat sini? 180 tolak 40 tolak 63 kita akan dapat X sama dengan 77 darjah. Siapa yang tak sempat tu sila salinlah macam mana penyelesaian ni. Okey. Salin semuanya. Cikgu harap jelas lah. Okey, macam mana Hazim? Okey ke ini? Boleh faham? Alamak, nak kantai tengok anime. Okey. Siapa nama? Cikgu lupalah. Okey, cikgu teruskanlah. Cikgu teruskan. Okey, itu adalah jawapan D tau. Itu adalah jawapan D. Jadi sekarang ni cikgu akan buat pula untuk soalan E. Okey, tengok kita akan selesaikan soalan E. Masing-masing kita pakai sudut nisbah dekat sini. Kita pakai sudut nisbah dekat sini. Jadi sudut nisbah dia mesti ada dua bahagian. Tengok balik nota-nota cikgu, dia kena ada dua bahagian. Apa yang bahagian tu? Okey, yang pertama adalah bahagian A. Ini adalah bahagian A. Cikgu tunjuk dekat sini. Ini adalah bahagian A. Kemudian kita ada bahagian B. Okey, ini adalah bahagian B. Jadi ini adalah bahagian B. Okey, kita dah ada dua-dua bahagian. Apa formula dia? Okey, yang pertama formula dia, okey, kita pergi kepada bahagian A. Untuk bahagian A kita ambil sudut A dan kita per dengan panjang A. Okey. Kemudian kita pergi kepada B. Untuk bahagian B kita per dengan sudut B. Masing-masing boleh tengok kita pergi kepada sudut B. Per dengan panjang B. Kita per dengan panjang B. Okey, sudut A. Sudut A adalah 17. Per dengan panjang A. Panjang A adalah 3. Masukkan 3. Sama dengan kita pergi kepada sudut B. Sudut B X. Okey, X. Per dengan apa? Per dengan panjang dia adalah 3. Jadi dekat sini apa yang kita boleh buat? Darab silang. 17 darab 3. X darab 3. Dapat 3X. Jadi 3 ni pindah ke sebelah, dia akan pangkah. Cikgu buat laju terus tau. 17 sama dengan X. Jelas ke cikgu tunjuk tu? Boleh faham? Cikgu. Ya. Saya tanya. Kalau sudut tu, contoh kita letak panjang kat atas, sudut kat bawah. Dia ada ni tak? Ada macam kesan tak? Tak ada kesan. Tak ada kesan. Bagus. Okey, sebab apa? Sebab kat sini cikgu letak sudut nampak 70 darjah, 3 cm, 3 cm. Tengok 3 cm, 3 cm. Okey. Jadi cikgu akan buat terbalik. Disebabkan ada yang tanya, okey cikgu buat terbalik. Okey, sekarang untuk bahagian A, cikgu letak
3 cm dekat atas. cm ni panjang per dengan sudut. Okey, 17. Sama dengan okey 3 cm ni pula dekat atas. Per dengan x. Yang ni question dia terbalik. Okey, jadi 3 darab 17 kita akan dapat 17 3. 3 darab x kita dapat 3x. Kalau kita tengok dekat sini dengan dekat sini sama sahaja. Kita pindahkan 3 untuk cari x. Jadi 3 dengan x adalah darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Kita akan dapat juga jawapannya x sama dengan 17 darjah. Menjawab ke? Jawab. Okey, bagus. Ada soalan terus tanya Ada soalan terus tanya. Scarlett, boleh ke Scarlett? Boleh. Okey, baik. Syifa okey setakat ni Syifa? Okey, cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi kita pergi kepada F. Kita akan pergi kepada F. Okey, dia sama macam tadi. Dia sama macam tadi. Okey, ni bahagian yang pertama. Cikgu pekatkan warna biru. Cikgu pekatkan warna biru. Okey, ini adalah A kita. Kemudian ini adalah B kita. Ini adalah B kita. Jadi cikgu teruskan. Okey, sudut A 62 darjah. 62 darjah. Per dengan panjang A 8 cm. Ini adalah untuk A. Sama dengan bahagian B. Sudut B X. Okey, X darjah. Sama dengan dia punya panjang 4 cm. Jadi dekat sini darab silang. Kita buat darab silang. 62 darab dengan 4. Kita akan dapat 248. X darab dengan 8. Kita akan dapat 8X. Okey, habis dekat sini. 8 ni adalah darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 248 bahagi 8. Jadi dekat sini kita akan dapat jawapan dia sama dengan 31 darjah. Maksudnya X dekat sini adalah 31 darjah. Jadi cikgu harap jelas Habis untuk F. Habis untuk F. Okey. Jadi cikgu teruskan penjelasan cikgu. Okey, yang ni ramai yang tak dapat buat. Ramai yang tak dapat buat. Okey, jadi boleh tengok di hadapan macam mana cikgu selesaikan. Okey, sudut G. Kita nak pakai sudut apa ni? Kita pakai sudut rama-rama. Kita pakai sudut rama-rama. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di atas macam mana cikgu nak selesaikan. Cikgu bukan tak nak bagi kamu buat tau. Sebab cikgu ada masa sekarang dah pukul berapa dah? Dah nak pukul 6 dah. Okey, jadi dekat sini kita pergi kepada penyelesaian dia. Okey, sudut rama-rama dekat sini. Kalau kita tengok, kita ada di sini 53 dan sini adalah 53. Jadi dekat sini, ini 53, sini pun 53 darjah. Itu cara dia. Ini adalah 53 darjah. Sampai situ jelas ke semua? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas. Okey, bagus. Okey, baguslah. Kalau tak jelas, bagi tahu cikgu. Jadi dekat sini kita dah tulis 53 darjah. Kemudian cikgu akan bentukkan segitiga. Cikgu akan bentukkan satu segitiga. Kamu kena ingat, apabila dalam bulatan, bentuk segitiga, dia dalam bulatan ke, dia tak dalam bulatan ke, bila dia letak tanda ni. Maksudnya, dua-dua ni adalah sama panjang. Sama panjang. Bila dia sama panjang, maksudnya dia sama sudut. Dia sama sudut. Jadi kalau dekat sini 53, maksudnya dekat sini pun 53 darjah. Ramai yang tak tahu itu. Ramai yang tak tahu itu. Okey, sampai situ jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Jadi cikgu akan teruskan. Kita nak cari nilai X. Kita nak cari nilai X. Okey, boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjuk macam mana nak cari nilai X. Tertinggal pula X tu. Okey, kita akan tengok macam mana nak cari nilai X. Okey, daripada step pertama. Ni step pertama kita. Ni step pertama. Kita ada sini 53.
Daripada step yang kedua, kita ada sini 53. Jadinya yang kali terakhir kita ada rama-rama dekat sini. Kita ada rama-rama dekat sini. Jadi jawapan dekat sini adalah X sama dengan 53 darjah. Tiada pengiraan pun. Tiada pengiraan pun. Hanya tentang pemahaman tentang ciri-ciri sudut dalam bulatan. Jadi X sama dengan 53 darjah. Okey. Faril, jelas ke Faril? Jelas. Okey, bagus. Syifa, macam mana Syifa? Okey kah? Okey. Okey, bagus. Okey, yang seterusnya cikgu nak tanya Scarlett. Scarlett, okey ke Scarlett? Okey. Okey, baik. Jadi cikgu akan teruskan. Habis dah Cikgu dah jawab dah. Ada 8 soalan ni. Tengok ni. Banyak dah. 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4, soalan 5, soalan 6, soalan 7, soalan 8 yang awal-awal tu. Okey, jadi kita akan pergi kepada yang di bawah pula. Macam cikgu cakap, ini tiada pengiraan. Jadi masing-masing untuk penyelesaian soalan ni, apa yang kita kena faham? Okey, boleh tengok di hadapan. Kita kena faham dia ciri-ciri yang mana. Dia ciri-ciri yang mana. Jadi dekat sini kita boleh nampak dia adalah ciri-ciri ganda dua. Jadi ciri-ciri ganda dua, kejap cikgu nak cari mana ciri-ciri ganda dua. Cikgu kena terang ni. Ciri-ciri ganda dua dia ada 4 jenis bentuk. Cikgu harap kamu ingat lagi 4 jenis bentuk tu. Okey, kejap cikgu cari. Ini buku teks kamu lah ni. Cikgu mengajar memang cikgu rujuk buku teks. Jadi jangan risau. Kalau tersesat tu, insya-Allah cikgu cuba elakkan. Okey, jadi kita akan pergi kepada ciri-ciri ganda dua. Dia ada 4 jenis ciri-ciri. Okey, yang pertama dekat sini, inilah yang pertama kita. Ingat, dalam exam dia tak tunjuk benda-benda ni. Dia tak tunjuk. Jadi sekarang kita nak cari nilai X. Jadi ini Y adalah sama dengan 2X. Tulis macam itu sahaja. Itu sahaja jawapan dia. Itu sahaja jawapan dia. Jadi kamu kena fahamlah kalau dia nak cari nilai X, maksudnya 2 ni kita kena bawa ke sebelah. Kita kena bawa ke sebelah. Okey, jadi habislah dekat situ. Okey, kamu tengok ni Okey, Y adalah sama dengan X. X adalah sama dengan 2X. Jadi dekat sini ni Y. Maksudnya sini adalah di bahagian 2Y. Kalau cikgu cakap untuk X pula. Cikgu cakap untuk X pula. Kalau cikgu cakap sini X, maksudnya dekat atas ni dia akan jadi X per 2. Kamu kena tengok tu. Dia akan jadi X per 2. Habis dekat situ. Kamu kena tengoklah. Kamu kena tengok dua-dua perbezaan ni. Sama je. Sama je. Apa yang cikgu cuba sampaikan ni. Okey, habis. Boleh faham ke semua dekat sini? Jelas? Boleh. Okey, bagus. Okey, habis kita akan pergi pula kepada untuk soalan A. Untuk soalan A barulah ada nombor dan kita akan tengok macam mana nak selesaikan. Okey, ingat nak selesaikan ni adalah sama macam di hadapan. Yang ini 84, yang ini adalah X. 84 adalah sama dengan 2X. Jadi kita nak ada nilai X saja. 2 darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 84 bahagi 2. Maksudnya X dekat sini adalah 8 bahagi 4 kita dapat. 42 lah. 42. Jadi ni tekan je tau kalkulator. X dekat sini adalah 42 darjah. Scarlett okey, boleh faham? Boleh. Okey, siapa lagi cikgu nak tanya yang buka kamera ni? Siti Nur Aini, boleh faham ke Siti Nur Aini? Boleh cikgu.
Okey, habis kita akan pergi kepada soalan B. Kita akan pergi kepada soalan B. Soalan B adalah sama sahaja macam soalan A. Soalan B adalah sama sahaja macam soalan A. Dia saja nak kelirukan kamu dengan tambahan. Mana tambahan tu? 65 tu. Kenapa cikgu cakap dia sama sahaja macam soalan A? Tengok betul-betul dekat sini dia ada bentuk macam contoh yang cikgu tunjuk. Okey, jadi kamu tengok Okey. Soalan cikgu dekat kamu, boleh pakai ke ciri-ciri ni untuk warna biru? Boleh pakai ke? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab tak kena lilitan. Ya, dia tak kena dinding bulatan. Bila tak kena dinding bulatan, jangan sesekali pakai 78. Siapa yang pakai 78, salah. Jadi kita nak pakai ciri-ciri ni, kita kena pada dinding bulatan. Mana yang kena pada dinding bulatan? Yang warna hijau. Jadi dekat sini, dia saja nak kelirukan kamu. Okey, habis dekat situ. Okey, kemudian kita akan tengok kepada berapa nilai X dia. Kita nak cari X dia. Kat sini kita nak cari X dia sama dengan berapa. Jadi X ni dekat belah bawah. Okey, jadi dekat belah bawah. Kalau dekat atas sini 65, maksudnya dekat sini kamu kena bahagi 2. Itu adalah cara dia. Okey. Jadi 65 bahagi dengan 2. Silap. Sorry. Bukan bahagi, darab. Okey, tengok Kalau 65 adalah sama dengan X. Okey, sini adalah 65. Jadi sini kan 2X. Maksudnya 2X. Masukkan 65 ke dalam X. 2 darab 65. Jadi dekat sini kita akan dapatlah jawapan dia. Kita akan dapat jawapan dia 65 darab 2. Kita dapat 130 darjah. Jadi X dekat sini adalah 130 darjah. Okey, tengok kepada soalan A dan tengok kepada soalan B. Tengok kepada soalan A dan tengok kepada soalan B. Soalan A, cikgu padam Soalan A adalah dia minta nilai apabila X dekat atas. Soalan B adalah dia minta bila X nilai dekat bawah. Okey, habis tengok dekat situ, tengok pula jalan kira cikgu. Tengok pula jalan kira cikgu. Kalau X tu dekat atas, kita samakan 84 dengan 2X. Ni kena salin tau. Kita samakan dengan 84 dengan 2X. Kalau X dekat belah bawah ni, maksudnya apa? Maksudnya kita dah tahu dah nilai dia. Nilai X adalah sama dengan 65. Jadi kita hanya masukkan 65 ke dalam X. Kita gantikan sahaja dan kita terus dapat dia punya jawapan. Pastikan kamu boleh bezakan antara dua-dua ni. Yang pertama bila X dekat atas. Yang kedua bila X dekat bawah. Bila X dekat atas, bila X dekat bawah, tengok jalan kerja yang cikgu tunjuk dekat belah bawah dia. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit? Jelas. Okey, bagus. Aini okey, Siti Nur Aini okey, boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Tengah salin nota. Okey, bagus. Okey, jadi kalau tak sempat apa-apa boleh bagi tahu cikgu tahu. Ada soalan tanya je. Jangan risau, cikgu tak makan orang. Okey, habis kita akan jawab pula soalan C. Okey, masing-masing boleh tengok kepada soalan C. Dia nak bagi kamu faham ciri-ciri je. Sebab tu cikgu bagi latihan. Kamu nak pakai yang mana? Kamu nak pakai yang ini ke? Warna biru ke? Ataupun kamu nak kena pakai warna hijau? Okey, yang pertama warna biru cikgu tunjuk. Yang kedua warna hijau cikgu tunjuk. Mana hijau tu? Yang ini hijau dia. Okey, soalan cikgu dekat kamu semua. Nak pakai warna biru ke nak pakai warna hijau? Biru. Kenapa pakai warna biru? Sebab dia kat titik bulatan. Ya, pandai. Dia adalah pada pusat bulatan. Jadi boleh tengok balik nota yang cikgu bagi lepas-lepas. Cikgu ada mention tentang pusat. Ganda 2 hanya di pusat.
ganda 2 hanya di pusat. Jadi, bila kita nak cari X sebelah atas, maksudnya 94 adalah sama dengan 2X. Jadi kita nak cari nilai X. 94 pindahlah ke sebelah. Bila kita pindah ke sebelah, 94 bahagi 2. Jadi 94 bahagi 2 kita dapat X sama dengan 47. Jadi X adalah sama dengan 47 darjah. Kamu kena ingat nanti dalam exam, kamu punya soalan akan lebih complicated daripada yang cikgu tunjuk. Dia tak kisah complicated macam mana pun, selagi kita pegang ciri-ciri yang cikgu dah ajar tu, kamu insya-Allah boleh buat. Boleh ke Amar? Mana Amar ni? Boleh. Okey, Aina Damia, boleh ke Aina Damia? Boleh. Okey, habis. Cikgu harap sempatlah. Sempat salin tak? Sempat. Okey, bagus. Habis dah. Okey, kita pergi kepada soalan D. Masing-masing boleh tengok kepada soalan D. Soalan D ni yang mana? Masih lagi pada ganda 2. Masih lagi pada ganda 2. Jadi, mana ganda 2 dia? Yang ini. Ganda 2 nombor 4. Ganda 2 nombor 4. Jadi, kamu kena tengok dekat mana yang kena pada X dia. Okey. Jadi, X ni dengan 2X ni adalah bertentangan, bukan sama. Ni bertentangan. Jadi dekat sini, kamu tengok ni. Tengok ini adalah X dia. Okey, X. Okey, dah betul dah. Tapi yang 2X ni belah bawah. 2X ni adalah yang belah bawah. Jadi kita nak buat apa? Kita cari dulu ni sama dengan berapa. Satu bulatan sama dengan berapa darjah? Cikgu nak soal sikit. 360. Ya, pandai. Jadi baki untuk 2X ni adalah 360 tolak 156. Okey, kita kira 360 tolak 156. Kita dapat 204. Jadi maksudnya 204 kita kena samakan dengan 2X. 2X adalah sama dengan 204. Kenapa cikgu cakap boleh samakan? Sebab cikgu rujuk di sini. Cikgu rujuk di situ. Jadi sekarang ni 2 darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 204 bahagi dengan 2. Jadi kita akan dapat 102 darjah. Itu adalah soalan dia. Ini adalah jawapan dia. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk kat depan ni? Boleh faham? Jelas. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan terus buat cikgu akan terus buat homework untuk soalan E. Kita akan buat soalan E pula. Soalan E ni yang mana? Okey, tengok kepada soalan E dekat sini. Dekat sini dia pakai nombor 2. Okey, jadi masing-masing boleh tengok Okey. X dia nak suruh kita cari X dia. Masing-masing boleh tengok X dia. X dia dekat sini adalah sama dengan 2X. Yang ini adalah X. Maksudnya X dia kita dah dapat. X adalah sama dengan 35. Jadi ini kat sini berapa? Dekat sini adalah 2X. Jadi 2X, X dia kita dah dapat 35. Masukkan 35 ke dalam X. Jadi kita akan dapat jawapan dia adalah 70 darjah. Jadi dekat sini jawapan dia adalah 70 darjah. Boleh faham ke? Ke pening? Boleh. Okey. Hazim macam mana Hazim? Boleh faham ke Hazim? Sangat faham. Sangat faham. Okey, bagus. Cikgu suka. Bagus. Okey, habis E, kita akan pergi kepada F. Kita akan pergi kepada F. Okey, untuk soalan F. Aulia dah ada dah kat situ? Ada dah cikgu, cikgu. Maaf lambat cikgu. Tak apa. Aulia ada satu soalan cikgu nak tunjuk. Nanti cikgu ulang balik Okey. Itu soalan Aulia tanya kat cikgu.
Okey, baik. Okey, jadi sekarang kamu tengok ni 84 adalah pada 2x. Jadi kalau dia terus sama dengan di kedudukan 2x tu kamu terus samakan. 2x adalah sama dengan 84. 2 darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 84 jadi 2 bahagi 2. Dekat sini kita akan dapat 42 darjah. Maksudnya x dekat sini adalah sama dengan 42 darjah. Itu maksud cikgu. Fahamkan formula. Kenapa cikgu samakan dengan 2x? Ni, dia sama kedudukan dia. Jadi cikgu boleh terus ambil 2x sama dengan 84. Faril, jelas ke Faril? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, last soalan kita pergi kepada soalan G. Kita akan pergi kepada soalan G. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Sekarang ni dia pakai sudut apa? Dia pakai sudut apa dekat sini? Okey, jadi dekat sini dia akan pakai sudut 90 darjah. Dia pakai sudut 90 darjah. Macam mana cikgu tahu dia sudut 90 darjah? Jadi ini adalah dia punya diameter. Jadi daripada diameter dia kita tahu dia dekat sini dan kita boleh tahu dia adalah sama dengan mana? Okey ini. Okey, jadi kalau kita dah tahu itu adalah 90 darjah, masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu keluarkan segitiga dia. Okey, ini adalah segitiga dia. Jadi sini 38, sini 90. Cari dekat sini berapa? Macam mana nak cari? Sudut pedalaman untuk segitiga berapa darjah semua? 180. Okey, jadi kita akan samakan dengan 180. Pindah ke sebelah. Kita akan dapat 180 tolak 90 tolak 38. Ini yang ni cikgu tak gantikan dengan huruf pula. Okey, jadi 180 tolak 90 tolak 38 kita akan dapat 52. Kita dapat 52 ni kat sini. Apa yang kita nak kena buat dengan 52 ni? Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Apabila panjang dia sama, bermakna panjang dekat sini pun 52. Tu je ke? Okey. Jadi cikgu keluarkan segitiga ni. Cikgu nak kamu namakan. Apa nama dia ni? Apa nama bahagian ni? Kalau jejari. Kalau jejari yang cikgu merahkan ni dengan ni sama tak? Sama. Dua-dua tu sama. Kalau dia sama panjang bermakna sini pun 52. Jadi kita keluarkan segitiga kita yang seterusnya. Kita akan dapat segitiga yang bentuk dia macam ni. Ni 52. Ini 52. Sini X. Jadi dekat sini kita selesaikan. Okey, X tambah 52 tambah 52 sama dengan 180. Jadi X sama dengan 180. Pindah 52 ke sebelah. Positif jadi negatif. 180. Tengok ni cikgu buat. Penat. 180 tolak 52 tolak 52. Jadi X adalah sama dengan 76 darjah. Jadi X dekat sini adalah sama dengan 76 darjah. Boleh faham ke? Boleh. Okey, jadi yang ni cikgu bagi masa untuk salin. Okey, cikgu bagi masa untuk salin. Aulia, ni kan soalan Aulia tanya cikgu kan? Ya cikgu. Okey, ada lagi kan soalan Aulia tanya cikgu? Cikgu lupalah. Saja yang tu. Ada lagi ke tak soalan Aulia tanya cikgu? Sekejap Oh, soalan G kan? Kan soalan G kan? Okey. G tu cikgu dah buat nanti cikgu terang lagi sekali. Cikgu suruh semua orang salin. Okey, tapi Aulia dapat tu 53 tu dah betul dah. Okey, tak apa, cikgu terangkan lagi sekali. Okey, jadi kalau siapa-siapa ada soalan, cikgu memang suka kalau orang tanya soalan sebab cikgu akan ingat. Bila cikgu ingat, okey, jadi aku kena terangkan benda ni.
kod-kod. Cikgu tak boleh assume semua orang adalah faham. Cikgu kena assume mungkin daripada soalan kamu tu boleh buka buka jalan kepada kawan-kawan yang lain. Oh, yang ni cara dia. Okey. Dah habis salin ke soalan G ni? Nak dengar suara sikit. Dah. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan teruskan. Cikgu nak terang ini sikit. Yang mana? Yang G ni Aulia faham ke yang G ni? Kurang faham. Kurang faham ya. Sebab hari tu Aulia tanya cikgu. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Boleh tengok lagi sekali Okey, jadi cikgu akan tunjuk ni sebab cikgu akan tunjuk ni lagi sekali sebab apa? Sebab Aulia yang tanya soalan ni. Jadi cikgu akan jawablah dekat sini. Okey, jadi siapa-siapa ada soalan bagi tahu cikgu, bagi tahu nama dan tanya. Okey, jadi kat sini kita pakai sudut rama-rama. Kita pakai sudut rama-rama. Bila kita pakai sudut rama-rama, jadi dekat sini adalah 53 darjah. Okey, itu yang pertama. Jadi kita dapat sini 53 darjah. Sampai situ jelas ke Aulia? Jelas. Okey, kemudian dekat sini kita ada panjang segitiga. Panjang segitiga. Macam cikgu dah explain. Panjang ni bila dia bubuh panjang yang sama bermakna sudut dia sama juga. 53 darjah juga dekat sini. Jelas? Boleh faham sampai situ? Boleh. Bermakna bila sini 53 darjah kita ada satu lagi bentuk rama-rama. Ini dia bentuk rama-rama kita iaitu yang belah warna hijau. Jadi dekat sini kalau kita tengok bahagian dia sama. Jadi X tu sama dengan 53 darjah. Menjawab ke? Jawab. Terima kasih kau. Okey, sama-sama. Okey, bagus. Okey. Jadi dengan penjelasan yang cikgu tunjuk di hadapan, selesailah kita punya homework. Selesailah kita punya homework. Jadi itu je homework kita. Homework kita beberapa dalam 3 bulatan sahaja yang ada pengiraan. Yang lain hanya cikgu nak kukuhkan tentang ciri-ciri itu. Ada soalan tak ni nak tanya ni? Amar jelas ke Amar? Jelas. Jelas. Kalau ada soalan boleh ke Amar tanya cikgu terus? Boleh? Boleh. Okey. Aini okey? Okey, cikgu. Okey. Aina dan Mia sempat salin semua tak? Sempat. Sempat. Syifa mana Syifa? Syifa sempat salin semua tak? Sempat cikgu, sempat. Okey. Hazim, macam mana Hazim? Okey kah? Tersangat okey. Sangat okey Okey, bagus. Okey, Scarlett okey Scarlett. Okey, Scarlett boleh faham Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi hari ni cikgu akan ajar kamu tentang satu lagi sudut, iaitu kita dah masuk sudut yang seterusnya. Apa yang cikgu nak ajar kamu ni? Okey, kita panggil dia sisi 4 kitaran. Sisi 4 kitaran. Okey, habis penjelasan untuk homework. Okey, jadi kita pergi kepada sisi 4 kitaran. Sisi 4 kitaran. Sisi 4 kitaran. Kalau yang ada ambil in English tu just fahamkan ada square ataupun rectangle dalam bulatan. Itu sahaja. Sisi 4 kitaran. Kitaran ni maksudnya dalam circle. Sisi 4 ni maksudnya dia ada 4 bucu. Itu sahaja. Okey, jadi dekat sini pertama-tama sekali apa yang kamu kena faham dalam sisi 4 kitaran adalah dia ada bentuk segi 4. Itu adalah perkara paling penting. Ingat ni untuk nota daripada cikgu. Ada bentuk segi 4. Ada bentuk segi 4. Tak kisah sama ada dia dalam square ataupun dia dalam rectangle. Rectangle. Tak kisah. Tu yang pertama. Ada dekat mana ni? Ada bentuk segi 4 dalam bulatan. Dalam bulatan. Kalau ini bulat, ini bentuk segi 4 kamu tak boleh pakai formula tu. Yang kedua, ni syarat pertama.
Syarat yang kedua, semua bucu. Ingat, semua bucu mesti kena pada dinding bulatan. Kena pada dinding bulatan. Ingat. Jadi dekat sini kita tengok dekat sini P, oh dia kena pada dinding bulatan. S, oh dia kena pada dinding bulatan. R, dia kena pada dinding bulatan. Q, kena pada dinding bulatan. Jadi dua ini sahaja. Dua ini sahaja. Bila lengkap dua ni, bila dah lengkap dua ni, kamu terus boleh pakai semua formula yang melibatkan sisi 4 kitaran. Apa formula tu? Okey, dia ada dua jenis formula. Okey, dia ada dua jenis formula. Ini dua jenis formula dia. Kita akan pergi hari ni, kita akan habis sisi 4 kitaran hari ni juga. Bila lengkap dua ciri-ciri ni secara tak langsung kamu disahkan lulus untuk pakai dua jenis formula ni. Kamu disahkan oleh Cikgu Aman untuk pakai dua formula ni. Okey. Jadi kita akan tengok dulu bila dia bukan dalam formula ni. Okey. Jadi cikgu akan teruskan kita punya lesson. Kita akan kukuhkan. Betul ke kita faham dua-dua ciri-ciri ni? Okey, jadi cikgu ke atas balik. Cikgu minta maaf lah cikgu. Cikgu ni buku teks kamu ni. Ni buku teks kamu. Nanti tangent mesti confirm ada yang pening. Itu yang cikgu kena terang betul-betul tu. Okey, jadi dekat sini kita pergi kepada sisi 4 kitaran. Kita tengok kepada soalan A, iaitu A 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kejap Okey, berdasarkan penjelasan cikgu dekat atas, masing-masing boleh tengok penjelasan cikgu dekat atas. Kita ada 5 soalan dekat sini, mudah sahaja. Bagi tahu cikgu sama ada dia sisi 4 kitaran ataupun tak. Jawapan kamu hanya ya ataupun tidak. Contoh nombor 1, ya ke tidak? Nombor 2, ya ke tidak? Nombor 3, ya ke tidak? Dan seterusnya. Hantar dekat cikgu, hantar dekat WhatsApp. Okey, bagus. Hantar 5-5 tak apa. Ya kawan? Ngajar. Ya kawan? Apa? Ke rumah. Bilik ni. Ni lah alung kat alung. Lepas tu ambil balik. Okey. Tak tahu dah ambil ke belum. Oh, ibu asak Iwan lah. Okey, boleh. Okey, Wan. Rahsiakan dari siapa? Oh, okey. Kalau ambil, alun masuk dalam row Y. Okey. Okey, baik. Okey, sorry adik cikgu call. Okey, 1 minit lagi. Handsome-nya Faril.
Okey, bagus. Okey, masa menjawab sudah habis. Masa menjawab sudah habis. Jadi, kenapa kita pergi kepada soalan ni? Kenapa kita pergi kepada soalan ni? Okey. Jadi soalan ni, kenapa cikgu suruh kamu jawab adalah, bila kita nak selesaikan sesuatu, kita kena kenal dulu benda tu. Contoh. Kalau kita nak kira tentang duit, mesti kita kena kenal dulu duit apa yang kita nak kena kira. Barulah jawapan kita betul. Jadi sekarang ni, cikgu nak bagi kamu faham apa yang kita nak kena kira seterusnya. Jadi cikgu tak nak kamu buat silap tau. Okey, jadi terima kasih ramai yang menjawab. Okey, jadi cikgu akan tunjuk di hadapan. Okey, syarat dia ada yang pertama ada segi 4 dalam bulatan. Ada segi 4 dalam bulatan. Syarat pertama lepas. Jadi yang ini nombor 3 cikgu soal kamu. Nombor 3 ni dikira segi 4 tak? Tak. Tak. Okey, nombor 3 dikira sebagai segi 4. Segi 4 adalah bermaksud dia ada 4 bucu. Dia ada 4 bucu. Cumanya kamu tak nampak lah. Bucu pertama kalau cikgu bubuh segi 4 ni. Okey, ni bucu pertama, bucu kedua, bucu ketiga, bucu keempat. Soalan nombor 3, bucu pertama, bucu kedua, bucu ketiga dan bucu keempat. Jadi kalau ikut hukum Pentagon, ini dikira sebagai ada 4 jenis bucu. Jadi nombor 3 pun segi 4. Nombor 4 segi 4, nombor 5 pun segi 4. 4 tu maksudnya panjang sisi dia 4 dan ada bucu dia 4. Okey, kita pergi kepada ciri-ciri nombor 2. Semua kena sentuh kepada dinding bulatan. Okey, kita tengok. Untuk nombor 1, D ni dah terkeluar daripada bulatan. Jadi nombor 1 tu salah. Untuk nombor 2, walaupun dia tak tengah-tengah, tapi D, E, F, G tepat kena pada dinding bulatan. Jadi nombor 2 itu adalah ya. Dia dikira sebagai sisi 4 kitaran. Nombor 3, K, L, M dah sentuh. Tapi masalahnya O ni dia kena pada bucu. Jadi dia bukan. Dan nombor 4, P, Q, R, S dia kena pada bucu bulatan. Jadi dia dikira sebagai sisi 4. Akhir sekali yang nombor 5. Dia letak dekat sini. Bila dia letak dekat situ, dia tak dikira sebagai sisi 4 kitaran. Jadi jawapan untuk segi 4 kitaran dekat sini hanyalah nombor 2 dengan nombor 4. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, habis dekat situ kita akan teruskan lesson kita untuk kita fahamkan ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri pertama kita apa? Ciri-ciri pertama kita adalah kita panggil dia bersilang. Dia mesti dalam keadaan bersilang. Bersilang. Kalau cikgu cakap X dengan ni apa Q ke P. Kalau cikgu cakap X dengan Q, dia bersilang tak? Tak. Okey, kalau cikgu cakap X dengan P, dia bersilang tak? Tak. Tak, pandai. Jadi dekat sini X dengan Q dia duduk sebelah-sebelah. X dengan P dia duduk sebelah-sebelah. Sekarang ni kita punya fokus adalah pada perkataan bersilang. Jadi untuk X yang bersilang dengan X adalah Y. Adalah Y. Dan untuk P yang bersilang dengan P adalah Q. Okey, itu dulu perkara pertama yang kamu kena faham. Yang seterusnya, setelah kamu dah faham dia bersilang tu macam mana, kamu kena faham dia punya total. X bila ditambahkan dengan Y, sudut dekat X tambah sudut dekat Y, kita akan dapat 180 darjah. Sudut dekat P tambah dengan sudut dekat Q, dia akan dapat 180 darjah. Ini sahaja apa yang kita nak belajar pada petang ini. Jadi kamu kena faham betul-betul. Sebab benda ni boleh masuk dalam tangent nanti. Okey, habis
kita akan pergi kepada contoh pengiraan. Kita pergi kepada contoh pengiraan. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita ada nilai X dan kita ada nilai Y. Okey, masing-masing kamu just ingat yang pertama. Apa tips dia? Kamu cek dulu dia sisi 4 kitaran ke tak? Okey, K, L, M, N dia kena tepat pada bucu. Pada dinding bulatan. Okey, seterusnya bila cikgu cakap dia bersilang, L bersilang dengan N, K bersilang dengan M. Okey, kita selesaikan satu-satu. Cikgu buat warna biru untuk cari nilai Y. L bersilang dengan L. N. Maksudnya, bucu dekat L bila ditambahkan dengan bucu dekat N adalah total dia 180 darjah. Bucu dekat L tu apa? Bucu dekat L tu 98 darjah. Tambah bucu dekat N. Bucu dekat N tu apa? 4Y. Sama dengan 180. 98 dia sama sebutan dengan 180. Kita pindahkan dia ke sana. 180 tolak 98. Jadi bila cikgu dah dapat 180 tolak 98. Cikgu tak ada kalkulator ni. Okey, jadi kita akan dapat 82. Jadi 4 ni adalah darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 82 bahagi dengan 4. Jadi Y adalah sama dengan 20.5. Y adalah sama dengan 20.5. Jelas ke semua? Boleh faham? Cikgu tunjuk kat depan. Boleh. Okey, bagus. Okey, cikgu pergi pula untuk cari nilai X. Cikgu guna warna hijau. Okey, sudut dekat K tambah dengan sudut dekat M, dia akan dapat 180 darjah. Sudut dekat K itu apa? 104. Masukkan 104. Tambah sudut dekat M itu apa? 8X. Kiraan dia sama macam tadi, 104 pindah ke sebelah. 180 tolak 104. 180 tolak dengan 104. Jadi kat sini kita akan dapat 76. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 76 bahagi 8. 76 bahagi 8. X kita akan dapat 9.5. Ini jawapan untuk X dan ini jawapan untuk Y. Jelas ke? Okey, bagus. Okey, bagus. Itu sahaja. Lepas ini kita pergi kepada ciri nombor 2 pula. Okey, jadi berdasarkan penerangan apa yang cikgu dah ajar tadi, berdasarkan penerangan apa yang cikgu dah ajar tadi, kita cuba jawab satu soalan. Kita cuba jawab satu soalan. Okey, kejap ni kamu boleh buat tak? Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cuba selesaikan soalan ni. Soalan ni dia level sederhana lah. Dia bukan level mudah. Ke kamu nak buat mudah dulu? Tak apalah, kita test mudah dulu. Okey, kejap. Macam manalah nak zoom ni? Kejap. Okey. Ya, cikgu tengah mengaturkan. Okey, sekarang cuba selesaikan nombor 1 dengan nombor 2. Cari nilai X dan cari nilai Y. Cikgu tunggu. Nombor 1 dengan nombor 2. Berdasarkan contoh cikgu tadi. Sempat salin tak contoh cikgu tadi? Ke laju sangat? Scarlett sempat salin, Scarlett? Sempat. Sempat. Okey, sekejap. Siapa-siapa yang tak sempat, cikgu bagi 1 minit ambil gambar. Okey, Faril dah ambil gambar ke Faril? Ke dah sempat salin? Dah sempat salin. Okey, baik. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2. Jadi masing-masing boleh selesaikan.
Okay, cikgu tunggu Siapa-siapa ada apa soalan boleh je terus tanya cikgu Damia jelas ke Damia? Jelas. Okey, bagus. Cikgu tunggu kat WhatsApp masing-masing. Oh, yo lajunya. Bagus. Okey, bagus. Okey, cikgu bagi masa 2 minit lagi. 2 minit lagi. Cikgu tunggu. Okey, bagus. 1 minit lagi.
Okey, bagus. Okey, masa menjawab sudah habis. Jadi cikgu dah check ni semua. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey. Jadi boleh tengok di depan. Tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Dengar, cikgu. Okey, seorang je. Mana yang lain? Dengar cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kita akan cari nilai X dulu. 121 berhadapan dengan X. Maksudnya 121 tambah X sama dengan 180. Ni yang kita dapat. Yang Y. Yang Y yang berhadapan dengan dia adalah 95. Maksudnya Y tambah 95 kita dapat 180. Jadi untuk X, kita akan pindahkan 121 positif jadi negatif. Jadi kita akan dapat 180 tolak 121, kita akan dapat 59. Manakala untuk Y, 95 kita pindah ke sebelah. Jadi kita akan dapat 180 tolaklah dengan 95, kita akan dapat 85 darjah. Ada yang salah lagi. Tak mengapa, kita anggap ini sebagai first step kita. Okey. Jelas ke untuk soalan nombor 1? Jelas. Okey. Jadi cikgu akan jawab pula untuk soalan nombor 2. X dengan 98. X tambah 98. Dia tak kisah, dia terbalik pun tak kisah. Sama dengan 180. Y sama tambah 74 sama dengan 180. Pindahlah ke sebelah. 180 tolak 98. Jadi bila kita tekan kalkulator 180 tolak 98, kita akan dapat 82. Kemudian untuk warna hijau Y, 74 positif 180 tolak dengan 74. Jadi 180 tolak 74, kita akan dapat 106 darjah. Ni jawapan dia. Ramai yang betul. Tapi ada yang masih lagi tercuai. Jadi untuk yang tercuai ataupun ada yang ada masalah, boleh ambil gambar, boleh snap. Kita akan buat lagi 2 latihan di bawah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Amar boleh faham ke Amar? Faham. Okey, bagus. Okey, sekarang ni tadi dah selesai yang tadi. Selesaikan pula soalan nombor 3 dengan soalan nombor 4. Cikgu zoom out sikit bagi nampak. Okey. Aulia dapat buat tak tu Aulia? Dapat cikgu tengah buat. Okey, bagus cikgu tunggu
Ya, bagus. Pandai. Okey, siapa-siapa ada masalah boleh bagi tahu cikgu. Boleh bagi tahu cikgu. Okey, bagus. Perlu masa lagi ke? Kena cikgu terangkan dah. Cikgu nak hantar. Okey. Hazim, mana Hazim? Hazim perlu masa lagi ke? Faril perlu masa lagi ke Faril? Dah hantar cikgu. Okey, baik. Memang gitu je jawapannya. Memang gitu je ke jawapannya? Ya, betul. Kalau perpuluhan bagi jawab kalau pecahan antara pecahan dengan perpuluhan bagi jawapan dalam perpuluhan ya. Begitu. Bagus. Okey. Cikgu okey je tahu kalau siapa-siapa ada soalan tanya je. Jangan tanya benda lain. Okey, 1 minit lagi. Cikgu tunggu 1 minit lagi. Okey, bagus. Okey, habis sudah masa. Semua ada tak kat sini? Nak dengar suara sikit. Ada cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan selesaikan soalan di hadapan ni. Lepas ni kita nak buat soalan IQ. Jadi cikgu nak pastikan kamu tengok. Okey, jadi kita akan pergi menjawab soalan nombor 3. Okey, cikgu buatlah panjang sikit garisan dia. Okey, jadi dekat sini ingat sudut bertentangan. 3x bertentangan dengan 75. 3x tambah 75 sama dengan 180. 88 bertentangan 88 bertentangan dengan 2y. Jadi kita akan dapat 180.
Okey, pindahkan dulu 75, 180 tolak dengan 75. Jadi 3x positif jadi negatif. 180 tolak 75, kita akan dapat 105. 3 darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 105 bahagi 3, kamu akan dapat x sama dengan 35. Boleh tengok. Siapa salah buat correction Okey, kemudian 88 tambah 2y, pindahkan 88 ke sebelah. Dia akan jadi 180 tolak 88, kita dapat 92. 2 ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi apa yang kita buat ni? Kita 92 bahagi 2, kita dapat 46. Ni jawapan dia. Okey, cikgu teruskan untuk nombor 4. Okey, untuk nombor 4, 4x. Kalau kamu tengok peta, walaupun dia tak tulis dia berapa darjah. Dia berapa darjah? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 90 darjah. 90. Ya, betul. Dia adalah 90 darjah. Jadi 4x tambah 90, kita dapat 180. 90 ni positif. 180 tolak 90. Jadi kita akan dapat 90. 4 ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Sekarang 90 bahagi 4. Kamu akan dapat x sama dengan 22.5. Bagi jawapan sampai perpuluhan. Okey. Cikgu buat pula yang seterusnya. 125 tambah dengan 2y sama dengan 180. Okey, 125 ni positif. Pindah ke sebelah. 180 tolak 125. Okey, 180 tolak 125. Cikgu tulis. Kita akan dapat 55. 2 ni, 2 adalah darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi 55 bahagi 2, kamu akan dapat 27.5. Inilah jawapan untuk soalan nombor 3 dengan soalan nombor 4. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Kita ada lagi soalan ni sebenarnya, tapi cikgu nak ajar ciri-ciri yang seterusnya. Okey, kejap sebelum cikgu nak ajar ciri-ciri yang seterusnya, kita cuba jawab soalan IQ. Ni entah soalan tadi. Ya Tak apa, cikgu cari kat sini. Dia ada kat sini tadi. Kejap. $180. Okey, jadi masing-masing berdasarkan soalan di hadapan. Berdasarkan soalan di hadapan, cikgu nak masing-masing cuba untuk buat. Cari nilai X tambah nilai Y. Boleh buat sementara kita tunggu azan habis. Ada soalan boleh tanya cikgu Scarlett okey ke Scarlett? Okey. Okey, bagus. Aulia, setakat ni jelas lagi ke Aulia? Okey, bagus. Setakat ni jelas, tapi soalan ini agak mencabar. Sama je dia macam tadi. Okay, cikgu tunggu
Okey, bagus. Okey. Buat je dulu. Cikgu tak tahu lagi jawapan dia. Cikgu pun tak tahu ni jawapan dia. Tapi tak apa, kita selesaikan sama-sama. Okey, 3 minit lagi. Cikgu tunggu. Okey, bagus. 1 minit lagi. Tak apa. Cikgu nak buat ujian lagi sekali boleh ke? Boleh ke cikgu nak buat ujian lagi sekali? Boleh. Okey, seorang je boleh. Cikgu ingat nak buat ujian untuk topik tingkatan 3. Okey. Okey, jadi masing-masing tengok di hadapan. Masa menjawab sudah habis. Jadi cikgu akan selesaikan. Dengar ke suara cikgu ni? Dengar, cikgu. Okey, bagus. Okey. Sekarang kita nak cari X tambah Y. 2X tambah 4X sama dengan 180. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, 4Y tambah 5Y sama dengan 180. Okey, sebutan serupa. 2 dengan 4. 2 tambah dengan 4, kita dapat 6X sama dengan 180. 6X, 6 tu darab. Darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. 180 bahagi dengan 6. Jadi bila 180 bahagi dengan 6, kamu akan dapat X tu adalah 30. Y. 5 tambah 4, kita dapat 9Y sama dengan 180. Y adalah 180 bahagi dengan 9. Bila 180 bahagi dengan 9, kita dapat Y adalah 20 darjah. Ni jalan kerja dia. Tapi sekarang ni masalahnya dia nak jumlah. X tambah Y. X kita 30. Y kita 20. Jadi dekat sini jawapan untuk soalan ni adalah 50 darjah. Jelas ke semua? Jelas, cikgu. Okey, bagus. Okey, habis dah untuk ciri-ciri yang pertama. Habis dah. Kemudian kita akan pergi kepada ciri-ciri yang kedua. Kita pergi kepada ciri-ciri yang kedua. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Ciri-ciri yang kedua dekat sini, cikgu nak soal kamu. Ciri-ciri yang kedua ni kita dah belajar dah sebenarnya. Kalau ada satu garis lurus di antara dua garis sirap. Kalau dua garis lurus membentuk satu garis lurus, berapakah total sudut dia? 180 darjah. Iya, 180 darjah. Jadi maksudnya apa yang kita boleh faham dekat sini? Apa yang kita boleh faham dekat sini adalah kita ada bentuk ni. Kita ada bentuk ni. Okey, kalau soalan tu dia nak belah luar. Dia nak belah luar. Kamu boleh panjangkan dia jadi macam ni. Kamu boleh panjangkan dia jadi macam ni. Tapi kamu kena faham. Kamu kena faham.
Dekat sini total dia sama dengan 180. Dekat sini total dia sama dengan 180. Dekat sini total dia sama dengan 180. Sama juga dekat sini. Kamu boleh panjangkan garis lurus tu. Kamu boleh panjangkan garis lurus tu. Sama ada dia dalam keadaan menyengit ataupun dia dalam keadaan tegak macam ni. Dia dalam keadaan tegak ke, dia dalam keadaan sengit ke, selagi kita nampak garis lurus, ini total dia sama dengan 180. Ini total dia sama dengan 180. Jadi sudut ni ingatlah, kita dah belajar dah sebenarnya sudut ni. Okey, kemudian ni sama dengan 180. Ini pun sama dengan 180 darjah. Inilah maksud cikgu. Inilah ciri-ciri yang kedua untuk sudut kitaran 4. Jadi kalau kamu panjangkan, kalau dia nak Okey, kita tengok contoh Okey, kita tengok kepada contoh. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, yang ni pengiraan dia banyak pula. Tak apalah, kita pergi kepada buku teks kejap Okey, kejap. Cikgu dah terangkan dah ciri-ciri tu. Sekarang cikgu nak keluarkan pengiraan dia. Cikgu nak keluarkan pengiraan dia. Dia terus gabung Okey, tak apalah. Okey, masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan terangkanlah. Jangan risau. Okey, jadi kita akan pergi kepada contoh. Ya. Bagi cikgu masa kejap, 1 minit. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan terangkan. Cikgu akan terangkan macam mana nak dapat dia. Okey, lepas kamu dah faham 180 darjah tadi. Lepas kamu dah faham 180 tadi. Masing-masing kita akan pergi kepada penjelasan yang seterusnya. Sekejap aduh, cikgu punya tak tersusun lah. Cikgu minta maaf. Okey, senang je, jangan risau. Kejap. Cikgu tengah scroll sampai ke bawah. Kita akan belajar untuk ciri-ciri yang kedua. Tadi cikgu dah ajar kamu satu garis lurus sama dengan 180 darjah. Sekarang cikgu nak ajar kamu adalah ciri-ciri yang kedua. Untuk ciri-ciri yang kedua, masing-masing boleh tengok di hadapan. Kalau dia bertentangan, masing-masing boleh tengok Kalau dia berhadapan, untuk A tambah B, dia akan sama dengan 180 darjah. Okey. Kalau kita nak dapatkan jawapan E, jawapan A adalah sama dengan jawapan E. Itu cara dia. Okey. Ingat. Yang bertentangan ni antara A dengan B ni, dia kalau bertentangan, dia adalah tambah 180. Tambah dapat 180. Kalau sudut yang seterusnya yang cikgu nak ajar, A dengan E ni, A bila dengan E, dia sama nilai dia. Kalau yang ni, kalau cikgu letak F, F sama dengan G. Tu cara dia. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kalau kamu pening, kamu just ingat dia bukan ambil yang berhadapan. A ni berhadapan dengan B. Tapi yang sama dengan A ni adalah E. Yang lawan dia. Dia dua sudut ni je. Kalau G, cikgu buat G, F, H. Okey. G dengan H ni dia berhadapan. G dengan H ni berhadapan.
Bila G dengan H tu berhadapan, kita tahu dia adalah 180 darjah. Ini kita belajar tadi. Yang sekarang ni kita nak belajar, kita ambil sudut untuk lawan dia, iaitu F. G, dia berhadapan dengan H. Maksudnya, F ni apa? G, nilai G adalah sama dengan nilai F. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Bagus. Okey, tengok kepada pengiraan yang cikgu nak tunjuk. Tengok kepada pengiraan yang cikgu nak tunjuk. Yang pertama sekali, kita akan jawab soalan contoh. Sekarang pun dah pukul 7 suku. Okey. Kita nak cari nilai Y. Yang 92 ni, kalau cikgu cakap yang berhadapan dengan dia, yang ini berhadapan dengan dia. Jadi, yang ni dia tambah jadi 180. Untuk ciri-ciri yang kedua, kita dah faham yang A dengan B dia duduk depan-depan. Jadi, bila A duduk dengan B adalah berhadapan sama dengan 180 darjah. Tapi masalahnya, kita nak faham ciri-ciri yang kedua. Ni ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua yang berhadapan dengan dia, yang sebelah tu. Jadi, dekat sini apa yang kita boleh nampak? 92 adalah sama nilai dia dengan X. Jadi X sama dengan 92. Fahamkan dulu. Okey, tengok ni. Kalau kita fokus kepada Y, yang depan-depan dengan dia ni, cikgu letak C. Y dengan C ni, kita tambahkan, dia akan dapat 180. Ini ciri-ciri yang pertama. Jadi ciri-ciri yang kedua, yang sebelah C ni adalah sama dengan nilai Y. Jadi Y adalah 100 darjah. Tak ada pengiraan pun. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi cuba selesaikan soalan 1 dengan soalan 2. Cari nilai X, cari nilai Y. Dah siap, ambil gambar, hantar dekat cikgu. Okey, bagus. Tak ada masalah. Okey, 1 minit lagi. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Ramai yang dapat jawab lah. Okey, jadi cikgu harap jelaslah yang cikgu tunjuk untuk ciri-ciri ni. Kamu kena faham Dia senang je. Kalau kita tengok yang berhadapan dengan Y ni yang warna merah ni. Jadi yang sama dengan dia apa? Yang sebelah. Yang sebelah. Jadi Y ni yang sebelah dia adalah 102. Jadi Y sama dengan 102 darjah. Kemudian X yang berhadapan dengan 111 ni adalah yang ni. Jadi X ni sama dengan apa? Yang sebelah dia ni, yang sebelah dia tu adalah X. Jadi
X adalah sama dengan 111. Tu cara dia. Itu adalah dia punya cara. Okey, nombor 2. Kita pergi kepada X. Yang berhadapan dengan dia ni. Jadi yang sama tu yang mana? Yang sama tu, dia adalah berada di pada 117. X sama dengan 117 darjah dan Y. Okey, yang berhadapan dengan dia ni. Tadi berhadapan untuk ciri-ciri yang pertama. Sekarang yang sebelah dia. Jadi Y sama dengan 93 darjah. Ramai yang betul. Bagus. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey, last. Semua orang last untuk hari ini. Last dah untuk hari ini. Jadi masing-masing kita akan jawab soalan 3 dengan soalan 4. Okey, berdasarkan apa yang cikgu dah terang tadi, berdasarkan apa yang cikgu dah terang tadi, 2 ni soalan yang terakhir untuk hari ini. Lepas tu cikgu simpulkan kelas kita. Lepas tu habis dah kelas kita. Maksudnya next kelas cikgu pergi kepada tangent. Cikgu pergi kepada tangent. Okey, selesaikan soalan 3 dengan soalan 4. Okey, buat last soalan dah tu. Cikgu bagi 5 minit. Okey, 3 minit lagi.
Okey, bagus. Tiada masalah. Okey, 2 minit lagi. Okey, 1 minit lagi. Okey, jadi masa menjawab sudah pun tamat. Bagus. Okey, kita pun jumpa pun 1 minggu je sekali. Jadi cikgu sebab tu cikgu ada target minggu ni faham apa, minggu ni faham apa. Okey. Jadi cikgu harap kamu jelaslah bila cikgu nampak yang ni berhadapan dengan dia, bila dia sebelah-sebelah, cikgu buat warna lain lah. Okey, bila 3Y ni berhadapan dengan dia pasal ni. Kalau dia sebelah-sebelah, kita boleh terus samakan. 3Y sama dengan 135. Kita boleh buat macam tu. Sama juga dengan nombor yang berikutnya, iaitu nombor 110 tu. Okey, macam mana tu? Okey, masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu buka kalkulator. Okey, jadi 110 dia sama dengan 2X. Jadi 2X adalah sama dengan 110. 3Y kita pindah ke sebelah. 135 bahagilah 3. Jadi 135 bahagi 3 kita dapat 45 darjah. Manakala 2X kita pindah ke sebelah. 110 kita pindah ke sebelah, bahagilah dengan 2. Jadi 110 bahagi 2, kita akan dapat 55 darjah. Macam tu juga dengan dekat sini. 2Y sama dengan 103. Jadi kita nak dapat nilai Y, 103 bahagi dengan 2. Jadi dekat sini Y kita adalah 51.5 darjah. Kemudian untuk X, 4X sama dengan 121. Kita pindah ke sebelah, 121 bahagi dengan 4. Jadi kita dapat apa? Kita dapat 30.25 darjah. Jadi itulah cara pengiraan dia. Jelas ke semua lesson kita untuk hari ni? Jelas. Okey, jadi cikgu nak simpulkan apa yang kita dah belajar. Okey, okey, banyak ni. Okey, jadi yang pertama-tama sekali apa yang kita dah belajar adalah kita dah selesaikan homework. Homework kita ada lebih kurang 8 soalan. Okey, kita tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni adalah 8 soalan homework. Cikgu terangkan macam mana nak dapat tu berdasarkan sudut yang kita dah belajar minggu lepas. Jadi kamu kena salin lah. Salin apa yang cikgu terangkan. Jangan cuai nanti dalam exam. Okey, habis yang tu, cikgu ajar pula kamu segi 4 dalam bulatan. Mula-mula cikgu terangkan ciri-ciri dia dulu. Yang kita ada buat 5 soalan tu. Kemudian cikgu akan pergi kepada 1. Yang pertama, apabila berhadapan, kita tambah dengan 180. Cikgu terangkan bila dia berhadapan. Dan cikgu terangkan calculation dia. Kita buat 4 calculation. Okey, lepas tu nombor 2, cikgu terangkan bila A ni sama dengan C. Dia duduk sebelah-sebelah.
Lepas tu cikgu terangkan, lepas tu kita buat 4 calculation juga di situ. Jadi habis sudah. Next week kita akan masuk bahagian tangent. Jadi untuk tangent tu cikgu tak ulang lah untuk homework macam hari ni. Hari ni cikgu sempat ulang homework sebab hari ni kita punya target sini je. Untuk minggu depan kita nak habiskan terus. Lepas tu kita nak masuk lagi satu. Kita nak masuk lesson bab baru pula. Okey semua. Jadi sebelum kita nak tamatkan kelas kita, cikgu nak tengok sikit muka masing-masing. Boleh buka kamera. Okey ke Faril kelas kita petang ni? Okey. Okey Syifa? Okay, cikgu. Okey cikgu. Okey Aina Damia. Ammar mana Ammar? Okey ke Ammar? Hazim macam mana Hazim? Boleh? Boleh cikgu. Okey, bagus. Ni yang lain ni cikgu harap yang lain pun fokus lah. Fatimah Zahra. Fatimah Zahra ada tak kat situ? Nurina Afiqah. Lepas tu kita ada Aulia. Okey, jadi ada soalan tak nak tanya cikgu? Aulia ada soalan? Tak ada cikgu. Okey, jadi untuk matematik ni kalau kamu ada soalan boleh terus tanya cikgu. Okey, kok kalau kamu ada soalan yang berkenaan dengan bab yang kita nak ajar kan, contoh tangent kan, kamu cari soalan, okey cikgu saya ada soalan ni. Boleh ke cikgu tolong jelaskan? Okey, nanti cikgu akan mark soalan tu dan cikgu akan cuba untuk jelaskan untuk soalan tu. Jadi jangan malu-malu dengan cikgu kok kalau ada soalan tanya je. Tanya je. Jangan malulah cikgu, malulah. Okey semua, jadi sekarang sudah pukul 7.30. Jadi sampai situ sahajalah kelas kita. Cikgu minta maaf salah silap cikgu kalau ada terkurang apa-apa. Boleh WhatsApp cikgu kalau ada apa-apa masalah. Okey semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Okay, cikgu. Bye. Jumpa minggu Cikgu. depan. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Sama-sama. Cikgu. Okey, sama-sama. Azim jangan tumbuk cikgu. Okey, sama-sama Haikal.